Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah binti Sobri. Okay, hari ini kita akan ke topik yang seterusnya, sambung topik yang seterusnya, iaitu topik yang ke-9 yang bertajuk aplikasi dakwah kepada orang bukan Islam di Malaysia. Okey, kalau di Malaysia ni kita tahu dia ada pelbagai etnik, kaum dan agama, ataupun dikenali sebagai mini Asia lah. Maksud dia jadi bila kita nak, maksud dia tajuk pun aplikasi dakwah kepada orang bukan Islam di Malaysia, maksud dia method ataupun kaedah macam mana kita nak sampaikan Islam pada orang bukan Islam di Malaysia. So di Malaysia ni dia bukan walaupun majoriti dia adalah orang Islam, tapi minoriti dia sebahagian lain ada pelbagai kaum lain, etnik lain yang menganuti juga agama lain. Jadi apa konsep ataupun kaedah yang bersesuaian kita nak tapis untuk kita nak sampaikan mesej Islam kepada orang bukan Islam ni secara berkesan. Okey, yang pertama, sebelum kita nak masuk step macam mana kita nak guna kaedah dakwah tu, kita ada satu garis panduan yang lain lah. Maksud dia kita kena kenal dia punya latar belakang agama dia, budaya dia, cara dia hidup. Maksud dia kita kena tahu benda-benda tu sebagai basic lah, supaya kita kenal mudah. Maksud dia tak semestinya dakwah ni senang, tak semestinya dakwah ni susah, tapi ini adalah garis panduan untuk memudahkan penerimaan orang ramai. Okey, Islam ni dia datang, dia bukan dengan kekerasan. Maksud dia bila kita nak dakwah pada orang, kita tak semestinya kita kena introduce dia tentang syurga dan neraka first, sebab benda-benda tu agak ekstrim kalau kita nak inform terus pada orang bukan Islam. Okey, kita boleh gunakan kaedah yang contoh macam ada nilai-nilai murni yang boleh diterima oleh orang ramai. Maksud dia agama lain pun boleh terima, agama Islam pun boleh terima. Contoh dia akhlak yang baik, semua agama boleh terima kan. Jadi kita boleh guna pendekatan nilai-nilai murni ni dululah. Maksud dia bercakap baik, pemaaf dan sebagainya. Okey, seterusnya bila kita dah kenal latar belakang dia, asal agama dia apa, kita boleh gunalah kaedah-kaedah yang kita nak sampaikan Islam pada dia. Yang pertama, kita dakwah melalui bimbingan, kaunseling dan runding cara. Okey, tiga-tiga konsep ni dia melibatkan interaksi ataupun komunikasi lah kita dengan orang tu. Adanya perbualan, adanya sembang, sikit lisan kan, kita inform dia. Yang mana contoh kalau dari segi kaunseling, mungkin dia dibuat oleh orang ataupun dilaksanakan oleh kaunselor Islam yang mempunyai kepakaran dalam bidang tu, profesional. Dia ada ilmu, dia ada step, dia ada kaedah dia sendiri. Jadi macam tu jugalah runding cara. Maksudnya kita berbual, kita bagi tahu dia sekian. Okey, step yang kedua adalah dakwah melalui media elektronik. Dakwah melalui media elektronik salah satu dakwah yang sangat berpengaruh besar dan berkesan dan terkesan, sebab dia ada jaringan yang dan tanpa sepadan. So dia jaringan yang luas, siapa-siapa saja boleh scroll, baca, tak ada tapis. Jadi dakwah di sini sangat berkesan lah, dan agak terkesan lah sebab dia mempunyai pengaruh besar kan. Contoh dia, kita boleh sekarang boleh dakwah melalui TV, televisyen, radio dan juga internet. Okey, di TV di Malaysia sendiri dia ada slot ataupun TV Al-Hijrah dan TV RTM seperti Forum Perdana dan program-program lainlah seperti Tanyalah Ustazah, Tanyalah Ustaz, apa lagi, Imam Muda, banyak saluran yang diterapkan dalam saluran TV ni untuk kita sampai mesej ni pada orang bukan Islam. Di radio sendiri kita ada iKing, kita ada Zayan, yang seterusnya di internet. Di internet ni kita ada Facebook, Twitter, YouTube, IG, yang mana dia juga sangat luas. Maksudnya siapa saja boleh layari. So bila kita bagi tahu satu form ataupun satu benda di media sosial, mereka mungkin akan baca, mungkin mereka akan terniat untuk nak tahu lebih dalam. Kemudian mereka di YouTube, seperti di YouTube juga kita ada banyak-banyak ceramah yang dirakamkan dan diletakkan di YouTube, yang mudah untuk kita umat Islam sendiri pun mudah untuk nak
nak tengok video kan, yang mana kita tak sempat nak ke masjid tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Kesimpulannya, daripada dua kaedah ni, tak semestinya Islam tu dia berjalan dengan fakta yang ada dalam Islam saja, tapi kita boleh mulakan dengan akhlak juga. Maksud dia orang Islam pun boleh terima dan orang Islam pun boleh terima. Itu saja. Yang subtopik yang seterusnya ataupun kaedah-kaedah yang seterusnya akan dijelaskan oleh sahabat-sahabat saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila binti Nurizan dan saya akan membentangkan tajuk dakwah melalui teknologi maklumat dan komunikasi. Sebelum itu, saya tidak akan menceritakan dengan lebih teliti tentang apakah maksud dakwah, kerana ada sahabat-sahabat saya yang sebelum ini telah menceritakan dengan lebih lanjut tentang apakah maksud dakwah. Saya di sini hanya ingin menjelaskan tentang apakah kaedah yang digunakan oleh para pendakwah untuk menyebarkan ajaran mereka. Dan salah satu kaedah yang mereka gunakan adalah melalui teknologi maklumat dan komunikasi atau dipanggil sebagai ICT. Untuk pengetahuan semua, apakah maksud teknologi maklumat dan komunikasi ni? Okey, teknologi maklumat ni ialah ditakrifkan sebagai teknologi yang digunakan oleh individu mengumpul data dan menganalisis data menjadi maklumat yang berguna dan bermakna serta menghasilkan maklumat dalam pelbagai bentuk seperti teks, grafik, suara, animasi dan maya. Dan teknologi maklumat ini juga ia ada kaitan dengan proses mengendali informasi yang mengandungi maklumat tentang sesuatu dalam bentuk teks, imej, video dan audio. Dan apabila ia ada kaitan dengan perkara ini, ia tidak lain daripada internet untuk zaman sekarang. Dan internet ni menjadi liputan yang besar bagi masyarakat Malaysia apabila adanya wifi, unifi, data dan sebagainya. Jadinya untuk pengetahuan anda semua, sebelum berkembangnya ICT ini, para pendakwah menggunakan kaedah konvensional seperti ceramah, syarahan dan seminar yang disampaikan terus secara lisan kepada individu ataupun masyarakat. Dan apabila para pendakwah ni menggunakan kaedah ini, mereka akan menempuhi pelbagai cabaran dan dugaan, memandangkan bahan-bahan dakwah yang mereka gunakan adalah sangat terhad dan masa yang untuk menyebarkan dakwah mereka ni kepada masyarakat yang di luar daripada tempat pendakwah itu berdakwah, dia mengambil masa yang agak lama untuk disampaikan. Bila adanya teknologi ni, para pendakwah ni dapat menyebarkan dakwah mereka secara mudah dan secara meluas. Para pendakwah bukan sahaja menggunakan teknologi ini untuk menyebarkan dakwah kepada orang Islam sahaja, malah untuk bukan orang Islam juga mereka kena berdakwah. Okey, antara di Malaysia ini, antara pihak-pihak yang prihatin menyebarkan dakwah seperti pihak pertubuhan bukan kerajaan NGO seperti Perkim, ABIN dan banyak-banyak lagi agensi pertubuhan bukan kerajaan yang menggunakan internet ini untuk menyebarkan dakwah kepada orang bukan Islam. Begitu juga dengan agensi kerajaan seperti JAKIM, IKIM dan sebagainya. IKIM merupakan institut kefahaman menggunakan radio kan. Jadinya mereka menyebarkan mesej di dalam radio, dan radio tu bukan sahaja didengar oleh orang Islam sahaja, malah kepada orang bukan Islam juga mereka akan dengar. Mereka juga dapat menyampaikan dakwah kepada masyarakat orang bukan Islam ni, yang mana masyarakat yang bukan Islam ni yang menghadapi masalah dalam kehidupan berkaitan dengan agama. Apabila adanya internet, maka ia tidak lari daripada adanya laman sosial. Antara laman sosial yang paling terkenal yang digunakan oleh masyarakat Malaysia ni ialah Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dan banyak-banyak lagi aplikasi. Dan aplikasi yang paling ramai masyarakat Malaysia ni guna ialah Facebook. Kerana Facebook ni dia bukan sahaja dilihat dari masyarakat Malaysia saja, tapi ia telah diaplikasikan kepada penduduk sedunia. Facebook ni ialah satu medan
dakwah yang paling berkesan. Contohnya Ustaz Kazim Ilyas, Ustaz Wadi Anwar, mereka menyampaikan ceramah, dan mereka menyebarkan ceramah mereka itu di Facebook dan dapat dilihat oleh semua, daripada semua orang yang duduk dalam Facebook tu. Bukan saja orang Malaysia saja boleh tengok, malah seluruh dunia boleh melihat ceramah tersebut. So, nak dikatakan bahawa Facebook ni ialah aplikasi yang sangat berkesan untuk dijadikan sebagai medan dakwah. Menurut Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran yang merupakan pensyarah di Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, beliau mengatakan bahawa kepentingan teknologi tidak boleh diketepikan dalam proses penyampaian ilmu dan syiar Islam. Jadi dekat sini teknologi maklumat dan komunikasi ni merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menyebarkan mesej kepada bukan sahaja di kalangan masyarakat Malaysia, malah di seluruh dunia. Seterusnya, antara pendekatan yang digunakan oleh para pendakwah untuk menyebarkan ajaran mereka adalah melalui penerbitan dan penulisan. Usaha dakwah secara tulisan akan ditonjolkan melalui hasil tulisan atau karya para pendakwah yang akan disebar kepada khalayak massa untuk memberi kefahaman bagi sesuatu yang dibangkitkan. Jadinya, aplikasi metod dakwah ni yang secara tulisan di Malaysia ini kebanyakannya berbentuk majalah, buletin, risalah, buku dan sebagainya. Dalam pendekatan melalui tulisan ni, pendakwah di Malaysia menggunakan pelbagai gaya penyampaian dan retorik pemujukan untuk menambah hati dan mempengaruhi emosi pembaca. Antara metod dakwah secara tulisan yang terkenal di Malaysia ini adalah penulisan novel Islamik. Penulisan novel Islamik ini merupakan satu medium yang berkesan kerana ia merupakan satu usaha yang lebih dekat dengan jiwa generasi muda pada masa kini. Antara novel yang terkenal yang dihasilkan oleh para pendakwah di Malaysia ialah novel yang dikarya oleh Hadi Fayad, buku yang bertajuk Dakwah Sentap, dan buku yang dikarya oleh Ustazah Fatimah Syarha yang bertajuk Sebarkan Sayapmu, dan banyak lagi buku-buku yang ada di Malaysia, yang terkenal di Malaysia pada masa sekarang. Selain itu, antara majalah yang terkenal di Malaysia pada masa kini ialah majalah Solusi, Al-Ustad, Al-Islam dan banyak lagi. Selain itu, selain daripada majalah, antara gaya penyampaian para pendakwah ini, selain daripada menggunakan buku, novel atau majalah, mereka menggunakan penulisan secara komik. Mereka buat komik lah supaya senang untuk pembaca, untuk menambah hati pembaca supaya tertarik dengan isi ataupun intipati yang terdapat dalam komik tersebut. Setakat ini saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Hashimah binti Abdul Ghani, dan saya akan meneruskan perbincangan topik yang ke-9, iaitu aplikasi dakwah kepada orang bukan Islam. Dalam aplikasi dakwah ni dia ada tujuh aplikasi dakwah kepada orang bukan Islam, tapi kali ini saya hanya akan terangkan 2 saja, dan selebihnya akan diterangkan oleh kawan saya. Baik, saya teruskan kepada aplikasi dakwah yang pertama, iaitu dakwah melalui kesenian. Seni itu bermaksud sesuatu yang abstrak, dapat didengar, dapat dipandang dan dapat disentuh oleh jiwa. Jadi saya boleh bahagikan seni kepada 4 bahagian. Yang pertama, seni melalui pendengaran, iaitu seperti muzik,
seperti nasyid dan juga seperti qasidah. Jadi contoh yang saya boleh bagi, contohnya kumpulan Hijaz atau Raihan atau kumpulan lain-lain, kumpulan nasyid lain-lain, dia mengetengahkan konten dakwah melalui dia punya nyanyian. Terusnya seni melalui penglihatan mata. Seni melalui penglihatan mata ni contohnya macam seni lukis, seni hias, seni bina dan juga seni pakaian. Okey, seni pakaian ni contohnya macam adanya butik-butik busana muslimah lah, supaya kita boleh tarik orang bukan Islam untuk minat kepada Islam. Seni yang ketiga ialah seni yang diperoleh melalui penglihatan mata. Contohnya macam drama, teater atau filem. Tapi drama, teater atau filem ni merupakan filem dakwah ataupun teater dakwah ataupun drama dakwah yang menyedarkan kita bahawa menyedarkan orang bukan Islam ni bahawa orang Islam ni macam ni. Dia orang tak makan benda-benda macam benda haram. Okey. Jadi benda tu boleh jadi macam satu gambaran kepada orang bukan Islam mengenai Islam melalui filem. Okey, contoh. Dan yang keempat adalah seni yang dinikmati melalui pembacaan. Kita boleh tahu melalui kita baca. Contohnya macam hasil karya sastera yang berbentuk puisi, kita boleh baca. Seni tu yang kita boleh baca. Contoh seni yang kita boleh baca. Dan aplikasi dan seterusnya, masjid dijadikan sebagai ikon dakwah. Bukan je setakat seni, tapi masjid juga dijadikan ikon dakwah. Bukan orang Islam je boleh masuk masjid sebenarnya, tapi orang bukan Islam pun boleh masuk masjid dengan syarat. Yang pertama, dia kena menutup aurat. Yang kedua, dia kena menjaga kesucian masjid. Dan yang ketiga, sebelum dia masuk masjid tu, dia kena dapat kebenaran daripada pihak pengurusan masjid lah. Jadi contohnya yang saya boleh bagi dekat sini dalam buku dalam buku nota kita, dia kata contohnya Syed Raziuddin Ali, iaitu bekas ahli geologi kelahiran India yang dia menetap dekat Bahrain. Dia ni merupakan pengasas Discovery Islam. Jadi dia ada lebih 20 tahun pengalaman sebagai pengajar program pemandu pelancongan masjid. Maksudnya dia bawa orang bukan Islam ni boleh masuk masjid. Dia bawa pergi menjelajah. Dia bawa orang bukan Islam ni tengok masjid supaya terbuka pintu hati orang bukan Islam ni dengan keindahan Islam. Okay, macam tu. Dan aplikasi dakwah yang kedua yang saya akan beritahu adalah pemberian dakwah melalui pemberian hadiah. Okay, siapa tak suka hadiah kan? Semua orang suka hadiah. Jadi bila kita bagi hadiah ni sebagai tanda penghargaan, sebagai tanda kenang-kenangan atau sebagai tanda penghormatan. Jadi kita bagi hadiah ni sebagai untuk fungsi utama dia adalah untuk merapatkan hubungan. Walaupun hadiah yang kita nak bagi tu kepada orang bukan Islam, bukan setakat orang Islam je kita boleh bagi hadiah, tapi orang bukan Islam pun kita boleh bagi hadiah. Dan melalui kita bagi hadiah ni lahirlah perasaan saling mempercayai yang sangat berguna kepada dakwah. Sebab bila kita bagi hadiah kat dia dan dia percaya pada kita, mudah untuk kita approach dia, untuk kita dakwah kepada dia dan cerita tentang keindahan Islam. Jadi perkara penting dalam berdakwah adalah kepercayaan untuk kepercayaan orang bukan Islam tu untuk kita peroleh, supaya kita boleh tarik dia untuk masuk Islam, untuk suka kepada Islam. Baik, itu saja aplikasi dakwah daripada saya. Sekian, terima kasih. Program khidmat masyarakat membantu golongan yang memerlukan. Khidmat masyarakat boleh mengikat golongan sasaran atas khidmat yang diberikan.
Contohnya golongan orang asli dengan menziarahi, memberi sedikit bantuan sekaligus menerapkan nilai Islam kepada mereka. Rasional dakwah kepada bukan Islam. Kesejakatan risalah Islam, risalah ammah. Islam ialah agama yang bersifat sejagat. Pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran adalah untuk seluruh manusia. Kafatan li annas. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, tidaklah kami utuskan kamu Muhammad melainkan untuk semua manusia sebagai pembawa pemberita gembira dan pemberi ingatan. Aspirasi pengutusan baginda yang bersifat rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Menjadi tanggungjawab dan peranan umat Islam untuk memenuhi tuntutan Al-Quran agar konsep kesejakatan risalah Islam dan konsep rahmat dapat dihayati semua manusia. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperlihatkan kesejakatan ini. Umat Islam terdiri pelbagai latar belakang keturunan, etnik dan zon geografi. Ada berbangsa seperti Suhaib al-Rumi, Parsi seperti Salman al-Farisi, Habsyi seperti Bilal dan sebagainya. Kepelbagaian latar belakang penganut ini menjadi Islam agama unik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hanis Fitri binti Ahmad akan menerangkan poin yang seterusnya di bawah tajuk rasional aplikasi dakwah kepada bukan Islam di Malaysia. Okey, rasional usaha ini berdasarkan kepada faktor untuk merealisasikan konsep ubudiyah dan konsep khilafah, iaitu taklif syar'i, iaitu satu kewajipan ataupun satu tanggungjawab yang dikenakan ke atas semua hamba-hamba Allah yang dianugerahkan akal kepada mereka. Okey, secara umumnya konsep ubudiyah ini ialah menyeru manusia untuk hanya beribadah kepada Allah dan menyembah kepada Allah SWT sahaja. Okey, konsep ini selari di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beribadah kepadaku sahaja, yakni kepada Allah sahaja. Okey, dalam ayat ni menuntut manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Okey, manakala konsep khilafah pula ialah seorang individu ataupun seseorang hamba Allah yang diberikan kekuasaan ataupun dilantik sebagai pemimpin, dikehendaki untuk melaksanakan dakwah kepada orang sekeliling mereka. Okey, seruan ini terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat 41 yang bermaksud, orang yang kami perteguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mengerjakan solat, mengeluarkan zakat, menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kepada Allah kembali segala urusan. Yang ini makna ayat 41 surah Al-Hajj. Kalau kita amati perkataan amar ma'ruf nahi munkar di dalam ayat ini menunjukkan kepada peranan dakwah itu sendiri. Okey, manakala kalau kita perhatikan kepada pandangan ulama tafsir mengenai ayat tadi, Imam Qurtubi umpamanya memetik pandangan Ad-Dahhak yang berkata, pelaksanaan tugas yang tersebut, yakni termasuk dakwah dalam ayat ini, menjadi syarat kepada orang yang diberi kekuasaan dan kerajaan. Okey, kat sini kita boleh simpulkan penciptaan manusia dan tujuan hidupnya hanyalah tertumpu pada dua perkara ini, iaitu menyembah ataupun mengabdikan diri kepada Allah, dan yang kedua merealisasikan fungsi khilafah itu sendiri. Okey, faktor yang kedua adalah untuk membentuk masyarakat mulia, iaitu jamaah fadilah. Kalau kita tengok setiap manusia di atas muka bumi pasti akan mengimpikan untuk hidup dalam masyarakat yang aman, makmur dan sejahtera. Perkara ini kita akan dapat capai melalui dakwah kepada Islam. Kalau kita tengok secara ringkas, Islam itu bererti salam ataupun kesejahteraan. Yakni bermakna jika kita menyeru orang bukan Islam kepada Islam itu sendiri, bermakna kita menyeru mereka mencapai kehidupan yang sejahtera, kerana Islam itu sendiri membawa kesejahteraan terhadap kehidupan mereka.
kalau kita perhatikan pada zaman Rasulullah, Rasulullah menggunakan istilah aslim taslam untuk menyeru raja-raja di luar Madinah. Perkataan aslim taslam ni bermakna masuklah Islam, maka kamu akan sejahtera. Okey, seruan ke arah kesejahteraan akan melahirkan insan yang sejahtera dan bersahsiah. Okey, pembentukan insan yang terdidik dengan sahsiah yang unggul akan membina kewujudan masyarakat yang mulia, yakni jamaah fadilah akan tercapai. Adapun dalam surah Al-Hujurat juga Allah berfirman yang bermaksud, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Surah Al-Hujurat ayat 13. Okey, itu sahaja daripada kami bawah tajuk aplikasi dakwah kepada bukan Islam di Malaysia.